Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Ustaz, Atikah tak jumpa lagi. Atikah, nanti panggil tau. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian kita rafa'kan. Rafa' tu maksudnya kita rafa'at tu tinggi. Kita tinggikan, kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan, kita tinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ya Allah, rahmatilah. Wa sallim ya Allah, berilah kesejahteraan ala nabiyyina Muhammad, ke atas nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, dan ke atas para sahabat baginda, ajma'in, semuanya. Subhanallah, indahnya. Pagi-pagi kita telah mendoakan, kita telah memohon satu permohonan untuk orang-orang yang paling utama di sisi Allah, untuk orang-orang yang mulia, untuk orang-orang yang saleh. Dan kita tahu doa yang kita berikan kan secara sembunyi kepada saudara kita adalah doa yang makbul. Itu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya doa yang secara sembunyi yang kamu berikan kepada ahli keluarga, kepada saudaramu secara sembunyi, itu adalah doa yang makbul. Doa yang makbul. Nabi kata, ada malaikat yang berada di kepala kita yang akan mengucapkan amin bagimu jua. Subhanallah. Dan bila kita mendoakan kepada sebaik-baik manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ahli keluarga baginda, kemudian kepada para sahabat, inilah antara orang-orang yang terutama kan dari sudut rankingnya, kedudukannya di kalangan manusia. Kita tak tahulah kita ni berada di ranking mana. Kita ada tak di sisi Allah, ada kedudukan ke tidak? Allahu akbar, muslimin muslimat. Mungkin kita tidak ada apa-apa kedudukan di sisi Allah. Kita bukan sesiapa pun di sisi Allah. Namun mudah-mudahan barakah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bahagian kita di sisi Rasulullah kelak. Ada syafaat Rasulullah untuk kita. Subhanallah. Sebab itu dalam satu hari paling kurang kita berselawat kepada Nabi 1000 kali. Jika mampu. Tak mampu, kita letaklah 500 kali. Tak mampu juga, janganlah kurang daripada 100 kali. Malulah kita kata sayang Nabi, selawat pada Nabi pun kurang 100. Malulah kita kata kita nak syafaat Nabi tapi malas beramal untuk mendapat syafaat Nabi. Sabda Nabi SAW, orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis yang lain Nabi sebut, orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak, orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat, dalam kasih sayang, dalam barakah, dalam ketenangan. Masya Allah, insya Allah seperti biasa kita akan mulakan majlis ilmu kita, kuliah Riyadhus Salihin, kuliah taman orang saleh. Kita gunakan kitab Riyadhus Salihin kita. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat akhir dan Asma'ul Husna.
Masya. Asmaul Husna tu kan saya tahu. Saya tak boleh, nafas saya tak cukup. Macam tu. Lagi-lagi kalau pagi-pagi nafas kita lagi pendek kan. Jadi saya baca, tak adalah ikut lagu tu semua tu. Subhanallah. Dah pergi. Oh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air sikit. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya semua sahabat-sahabat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Okey, kita akan bacakan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Anda hadir majlis ilmu ini daripada mana? Di hadapan kita ada Siti Aisyah 33, Yanti Ibrahim, subhanallah, Ruzina Marzim, Fazakiyah, Munirah Ghani, Wani Intan, Alijah Abdullah, Sahura Majid, Melati Putih, Maryam Miria, Shazwin Zulkarnain, Ji Ramadhani, Siti Nurul Atika. Okey, di FB pula kita ada Nur Haslinda, Syahrum Syafi'i, Umi Zani. Di Facebook daripada Singapura, Haniza Muhammad Ali. Subhanallah, Asyik Syamimi bagi 50 star. Subhanallah, terima kasih. Saya Datuk Nabihah dari Korea. Terima kasih Dik Biha ni. Saya Datuk ni dari Korea. Tunggu ya Ustazah sampai Korea. Jemputlah Ustazah pergi Korea. Okey ya Dik ya.
Azizah Mamazid, Ina Fadiz, Seri Ayu Sarimah Abdul Samad, Muhammad Dayang Basir, Sharifah Faiza, Siti Zubaidah, subhanallah, sahabat sejati. Ida Chai, Zaliha Abdul, Nur Amalina, Farida Hanum pun bagi star dah awal-awal ni. Ida Chai pun, Asia Jack Muhammad pun sama, terima kasih banyak. Nur Fazina Zulkarnain, Wan Radiah, subhanallah. Nur Afiza Muhammad pun, Fauzia, Bonda Aiman, Masya Allah, bukan lama tak nampak, mungkin saya yang tak perasan. Nur Mazia, Siti Hasna, ada yang daripada awal dulu. Awal-awal saya mula belajar ceramah, kuliah kan. Tapi masih lagi bagi sokongan kan, bersama-sama dalam perjuangan ni. Masya Allah, Razia, Khadijah, terima kasih Puan Razia. Khadijah Haji Tompak, Ahmad Sirfan, terima kasih. Awal-awal dah bagi 50 star. Masya Allah, muslimin-muslimat, setiap star tu moga ia memberi bintang-bintang juga kan, di langit dunia dan di langit di akhirat kelak. Subhanallah. Itu adalah macam bentuk sumbangan lah kan. Kuliah kita buat pagi ni kuliah yang percuma. Walaupun kita buat setiap pagi, kuliah umum percuma untuk ummah, subhanallah. Dan anda yang beri star ni sebenarnya anda menyumbang kepada kuliah ini. Anda support kepada kuliah ini, tapi star ni untuk FB je, IG tak payah bagi star ya, sebab bagi love tu dah cukup bagus. Alhamdulillah, seronok kita nampak love bergerak tu kan. Maksudnya anda bagi kelangsungan kepada pagi-pagi kita buat kuliah kan, kelangsungan itu yang anda bersama-sama, macam tu saya menyampaikan. Tapi bukan semestinya Ustazah kami yang tak bagi star tak bersama-sama, bersama-sama juga dalam bentuk kehadiran. Itu satu sokongan yang sangat kuat, dalam bentuk doa, dalam bentuk bagi komen pun membantu. Jadi ada yang boleh beri dalam bentuk keuangan. Jadi insya-Allah pahala ataupun hasil daripada kuliah ni, esok kita dah mati, kuliah ni mudah-mudahan kekal kan. Kita dah upload dekat YouTube dan sebagainya, kita tak tahu berapa puluh tahun akan kekal. Jadi mudah-mudahan kepada semua yang hadir, yang menyumbang dari segi keuangan kan, star-star tu keuangan tu, ataupun menyumbang dari pelbagai sudut, mudah-mudahan majlis ilmu kita yang kita hadir setiap hari, setiap pagi ni menjadi satu amal jariah, pahala yang mengalir sentiasa, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, saya nak terus pergi ke whiteboard sebab kita nak terus kepada pengajian kuliah Riyadhus Salihin kita. Hari ini siri yang keberapa? Siri Riyadhus Salihin siri yang ke-75, dan kita akan terus masuk. Kalau Ustazah bercerita-cerita lagi, dah 2 hari dah, Isnin, Selasa, dua-dua kita tak dapat baca kitab Riyadhus Salihin kita. Jadi kan marah pula orang yang, Ustazah saya dah beli kitab Riyadhus Salihin, bila Ustazah nak guna ni? Macam tu kan. Jadi insya-Allah sahabat, siapa yang beli kitab ni Riyadhus Salihin ni, subhanallah, kitab Riyadhus Salihin ni kalau ada siapa yang masih mencari, boleh dapatkan melalui akaun Shopee kami ataupun direct je kan. Kita ada website kita ada page kita, tapi mudahnya mungkin ramai orang mudah ke Shopee, sebab itu saya selalu sebut Shopee tu. Okey, ada kita punya akaun Galeri UAH. Cari Galeri UAH, nanti ada pilihan untuk beli buku kitab Riyadhus Salihin ini. Tuan-puan sekalian, ada orang tanya, Ustazah kitab tu berat tak? Berat. Sebab tebal kan. Maksud dia tanya berat ke tak tu saya faham. Maksudnya sesuai tak untuk orang awam baca? Mampu tak orang awam baca? Sebab ada kitab-kitab tertentu tinggi, bahasa tinggi, isi kandungan tinggi, macam perlu guru. Namun bagi pendapat saya dan pendapat ramai orang-orang alim kan, orang-orang pendakwah yang mengajar sendiri, kitab Riyadhus Salihin ini tidak berat untuk orang awam. Subhanallah, ia merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ulama muktabar yang masyhur dalam mazhab Syafi'i kita. Imam Nawawi, kalau kita tengok, dia ada ditulis depan ni, latar belakang Imam Nawawi ni depan ni ada. Tapi saya tak baca hari tu kan. Ustazah kalau baca pula, jadi tak jadi baca ni. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
para alim ulama yang terkemuka yang muktabar pun banyak mengiktiraf dan memberi pujian kepada kitab Riyadhus Shalihin, menghimpunkan hadis-hadis yang sahih mengikut bab-bab yang kita perlukan. Bayangkan kita dah pun belajar, siapa yang baru hadir, baru kenal. Ada yang itu saya tengok komen, saya kali pertama saya hadir Ustazah. Ini kuliah apa dia tanya? Ini kuliah Riyadhus Shalihin berdasarkan nama kitab ni. Riyadh maksudnya taman, Shalihin orang yang soleh. Baiklah, kitab ini muslimin muslimat mengandungi bab-bab berkenaan dengan tasawuf. Tasawuf ni jangan takut. Tasawuf ini bukan ilmu-ilmu orang tertentu. Kan macam ahli-ahli sufi je. Tidak, itu salah satu ilmu fardhu ain. Kita orang awam pun wajib belajar. Tasawuf ni cara mudah kita nak faham adalah ilmu berkaitan dengan akhlak. Bagaimana kita nak berakhlak dengan Allah, bagaimana kita nak berakhlak dengan manusia, berakhlak dengan binatang pun ada tuan-puan sekalian. Subhanallah, berakhlak dengan tumbuhan pun ada. Nanti sampai masa kita akan sampai kepada hadis-hadis Nabi, kan, bagaimana hubungan kita dengan pokok. Masya Allah, bagaimana hubungan kita dengan pokok, bahkan bagaimana cara kita nak menanam pokok di syurga. Subhanallah. Dan bagaimana pokok-pokok di dunia ini yang kita duk tanam, yang kita duk siram ni, membantu kita untuk akhirat kita. Membantu kita untuk akhirat. Dengan pokok kita dapat pahala sedekah. Subhanallah. Dengan pokok, bahkan nak cerita pasal pokok nanti sampai bab berkenaan dengan pokok. Bagaimana kita dengan binatang, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pun ada bab yang kita dapat pahala sedekah. Sebab itu bila kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ni, dikumpulkan hadis-hadis yang sahih. Paling rendah martabat pun ada hadis yang hasan, tetapi 98% 95% adalah hadis-hadis yang sahih yang disusun oleh Imam Nawawi, menjadikan seolahnya muslimin muslimat kitab Riyadhus Shalihin ini satu kitab yang menghubungkan kita dengan Rasulullah. Masya Allah. Bukan saya kata kitab ni saja. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, semua itu. Dan saya sebut ayat menghubungkan kita dengan Rasulullah. Macam kalau kita berhubung dengan kawan-kawan kita WhatsApp. Kan? Kawan kita terima mesej, kita pun balas mesej. Dia buat apa tu? Duk berhubung ni, kawan lama tak jumpa, berhubung. Bagaimana kita nak berhubung dengan Rasulullah? Dengan membaca mesej yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Membaca mesej yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau kita kan muslimin muslimat, arwah ayah dah pergi contohnya, arwah ibu dah pergi, arwah suami dah pergi, contoh saja ya, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Bila dah pergi, apa yang menjadi penghubung kita? Mungkin ada tulisan mereka, mungkin ada WhatsApp yang selama ni kita WhatsApp semasa arwah hidup. Kita mesti tak padam. Kita akan simpan mesej tu. Bahkan kalau kita nak tukar phone pun, phone tu kita tetap simpan. Sebab ada waktu ketika kita rindu, kita baca semula conversation kita dengan arwah. Betul kan? Masya Allah. Apa lagi yang kita buat? Kita tengok gambar. Rindu dekat ayah. Contoh kan, kita pun tengok gambar. Masya Allah, kenangan masa ni begini. Contoh kan. Apa yang ada kenangan Rasulullah dengan kita? Al-Quran wa sunnah. Itu Nabi sebut, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi sebut jelas, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi sebut, Nabi tinggalkan kepada kita kedua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, lam tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kamu tidak akan sesat. Kamu akan berada di jalan yang lurus. Jalan itu jalan kamu. Jalan kita akan bertemu dengan Rasulullah. Jalan itu jalan yang kita akan bertemu dengan Allah. Jalan itu jalan yang akan kita bertemu dengan pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, jalan yang lurus yang kita minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, jalan ya Allah, berikanlah aku, berikanlah kami, ihdina kami tau.
Jadi kita bukan minta untuk kita saja dalam Al-Fatihah. Kita minta untuk diri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Dan telah dijelaskan apakah pengertian jalan yang lurus itu. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang engkau ya Allah berikan nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Nikmat ke atas mereka. Jalan-jalan yang Allah berikan nikmat ke atas mereka. Kita kan suka nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang engkau murkai ya Allah. Bukan jalan yang engkau benci ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan-jalan orang yang sesat. Dhalin lam tadillu. Sama perkataan tu dengan hadis yang kita baca tadi. Yang mana Nabi sebut, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama-lama selagi mana kamu berpegang dengan keduanya. Lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Tadillu dengan dhalin sama. Kita minta dalam surah Al-Fatihah walau dhalin, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Muslimin muslimat, indah sangat surah Al-Fatihah, diwajibkan baca setiap kali rakaat dalam salat. Disebut sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu antara nama Al-Fatihah, sab'ul masani. Ummul kitab, ibu kepada kitab, ibu kepada Al-Quran. Kalau dalam sebuah negeri, paling utama ibu negeri, kan? Lepas tu ibu negara, kan? Ibu kunyit, apa lagi ibu-ibu? Ibu jari. Tak ada bapak jari, kan? Ibu je, ibu jari. Subhanallah. Ibu apa lagi? Ibu roti. Apa lagi ibu-ibu, kan? Kenapa ibu ni macam kepala? Muslimin muslimat ini mata Allah sekalian. Bila sebut Ummul Quran, Ummul Kitab, kerana di sana ada banyaknya hadis, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada subhanallah, para ulama sendiri menafsirkan surah Al-Fatihah ini. Kenapa dipilih dan diwajibkan dibaca dalam setiap rakaat dalam solat. Masya Allah. Muslimin muslimat, kita minta, saya nak ulas sikit je. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana engkau beri nikmat kepada mereka. Masya Allah. Muslimin muslimat, pasal nikmat ni, bukan maksud orang yang diberi nikmat tu dia ada jawatan yang tinggi, oh nikmat. Dia gaji besar, oh nikmat. Rumah besar, oh tu nikmat. Kereta besar, oh nikmat. Suami besar, oh nikmat. Isteri besar, nikmat. Contoh ya, mesti bisa ada duit berkepuk-kepuk, ada kereta berkilat-kilat, ada rumah bertingkat-tingkat, ada duit berikat-ikat. Kan contoh kan. Oh nikmatnya hidup dia. Muslimin muslimat. Nikmat yang dimaksudkan adalah apa jua perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Sebab itu firman Allah tu, alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Jika rumah yang Allah berikan kepada kita mendekatkan kita kepada Allah, rumah itu menjadi tempat kita berkasih sayang. Kasih sayang, Ustazah dapat pahala, yang berkasih sayang dapat pahala. Kita duk mesra-mesra dengan suami dapat pahala. Kita duk mesra-mesra, peluk-peluk anak, gosok-gosok kepala, gosok-gosok belakang, dapat pahala. Bercakap elok-elok dapat pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW sebut apa? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Dan subhanallah, ada hadis Nabi ni dalam kitab ni berkenaan dengan bab kasih sayang saja. Betapa Allah sangat menyayangi orang yang mempunyai kasih sayang. Seorang yang penyayang disayang Allah. Seorang penyayang disayang Allah. Dia sayang, dia pandai tunjuk kasih sayang. Ini kepada yang berhak lah ni ya, yang halal ya. Yang haram jangan pula kita bagi, itu berdosa besar lah pula. Tunjuk kasih sayang pada kucing, pada binatang, pada pokok dan sebagainya. Orang yang penyayang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah kita ni kita bina kasih sayang.
Kan, letak tepilah ego, letak tepilah emo, perempuan dengan emo, lelaki dengan ego. Lepas tu dalam rumah inilah kita solat, kita baca Quran, kita zikrullah. Ya Allah, apa jua yang Allah beri dan mendekatkan kita kepada Allah, itu nikmat. Itu nikmat. Tapi kalau rumah ini jadikan tempat untuk berhibur, lepas tengok TV tu, lepas drama tu, tempat berhibur. Bunyi TV tu 24 jam. Tempat main game. Tempat untuk makan-makan je. Kan sikit makan sambil tengok TV apa semua. Masya Allah, sikit sangat. Solat, muju ada solat je. Tapi bab Al-Quran sama-sama berjemaah tak ada contohnya. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, Nabi pernah berpesan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, iaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Kamu jangan jadi seperti kubur rumah kamu. Pernah pergi kubur? Ada tak orang yang bila pergi kubur kan tempat yang hening, ya Allah, cik suami. Lama juga kita pergi kubur kan, lama. Yelah kubur arwah tu, yelah kita pergilah bila balik. Muslimin muslimat, sebenarnya bagus kita bawa dan anak-anak pergi kubur. Tak kisah kubur tu ada tak arwah-arwah orang yang terdekat. Rumah kita mesti ada tempat kubur-kubur dekat ke jauh. Pergi. Kalau dululah selalu bawa, tapi sebab PKP semua tu kan tak boleh, sekarang dah boleh. Bawa je anak-anak, turun daripada kereta, mereka pun tengok. Ya Allah, Umi, ya ni kubur, Masya Allah. Ya, ni tempat kita besok. Umi pun akan duduk sini. Tu yang anak saya kata, Umi, esok Umi meninggal, tanam dalam rumah je lah. Sebelah rumah je lah. Kenapa, Sofwan? Senang sikit nak jumpa Umi. Senang sikit nak pergi baca-baca Quran. Tu yang diorang tanam jauh-jauh tu kan susah. Budak umur darjah 1 kan. Saya kata tak boleh, semua tu ada gini-gini. Okey, bawa pergi kubur, jelaskan pada mereka, biasakan mereka dengan pengetahuan berkenaan dengan alam kubur. Dan ajar adab bila pergi ke kuburan, apa yang patut kita buat. Kan, jangan berlari-lari, ahli kubur ini sekian-sekian, lepas tu Assalamualaikum ya ahli diyar, kan, Assalamualaikum ahli kubur. Kita pun baca Al-Fatihah, kita niatkan untuk ahli kubur. Lepas tu kadang kita bacalah ayat kursi, kita salawat, subhanallah. Muslimin muslimat, itu kaedah kita mengajar dan mendidik anak kita. Esok bila kita meninggal, dia datang menyantuni kita begitu. Dia datang ziarah kita begitu. Subhanallah, semai ziarah kubur, kita baca tengah hari semalam, Nabi sendiri memerintahkan, ziarahlah kubur, Nabi kata, kerana ia akan mengingatkan kamu kepada kematian dan juga akhirat. Masya Allah. Okey, tengok Ustazah tak mula lagi. Okey, kita akan pergi ke ni. Jadi, tuan-puan, kita kena faham ya, nikmat yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah itu, apa jua yang Allah berikan di atas dunia ini, semuanya nikmat apabila mendekatkan kita kepada Allah. Walaupun ujian, Masya Allah. Sebab itu kita akan jumpa ada orang, Ustazah, nikmat Ustazah, ujian ni. Ujian apa puan? Saya kanser. Kanser yang stage 4 dah Ustazah. Yang doktor tak beri harapan dah. Tapi saya rasa nikmat ujian ni Ustazah. Saya jadi orang yang sentiasa bersedia untuk mati. Saya jadi orang yang, saya berubah akhlak saya dengan suami, dengan anak-anak. Mungkin kalau tak disebabkan ini, saya tak jadi begini. Bayangkan, dia stage 4, tapi dah bertahan setahun lebih, kat 2 tahun dah. Saya cerita ni sahabat saya lah. Masya Allah, muslimin muslimat, itu kita akan jumpa ujian jadi nikmat. Apabila apa jua tuan-puan sekalian, yang baik ke, yang buruk, musibah ke, tapi bila dekatkan diri kepada Allah, semua itu nikmat. Tetapi rumah yang baik, kereta yang baik, tapi tak dekatkan diri kepada Allah, menjadikan kita orang yang lebih sombong dan sebagainya, tak mampu untuk kita bangun malam dan sebagainya, maka ia bukan nikmat, ia musibah. Sesuatu yang nampak seronok, nikmat, tapi jauhkan kita daripada Allah, itu musibah. Ada penghalang, dunia menghalang kita dengan Allah. Tapi bila dunia mendekatkan kita kepada Allah, maka itu nikmat. Sebab tak salah pun kita ambil dunia ni. Sebab dalam doa pun kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, bahagian duniaku baik, bahagian akhirat juga baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, terima kasih ya
Masya Allah, ada yang tengah drive, ada yang dah sampai sekolah ustazah, saya dah sampai sekolah ustazah, kan? Ada yang dah sampai pejabat. Saya faham tu muslim-muslimat. Ustazah, saya kena live dulu, nanti saya tengok semula sambungan. Boleh, tak ada masalah. Saya tahu pagi-pagi ni ramai dah yang masuk kerja, ramai dah cikgu-cikgu masuk sekolah, ramai dah anak-anak yang ibu bapa kena hantar. Okey, jom. Kita pergi kepada whiteboard, kita akan tulis. Ini satu pengajian yang sangat berharga. Boleh Ustaz ya? Sebab kita akan bercakap tentang bab muraqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muraqabah. Tu bahasa Melayu kita, tulisan Rumi kita ataupun muraqabah. Gitu. Boleh ya? Okey, sebelum tu saya nak tulis. Lepas ni kita akan padam. Kuliah Riyadhus Salihin. Kuliah Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Maksud dia Taman Orang Soleh. Okey. Hari ini siri yang ke berapa? Siri yang ke 75. Maksudnya siapa yang ada baru masuk kena tengok daripada awal. Rugi kalau tak tengok pada awal. Banyak perkongsian-perkongsian ilmu yang saya tak ulang dah. Maksudnya saya tak ulang lah bila dah pergi naik siri ni. Tapi awal-awal tu dulu banyak sangat berkaitan dengan solat, berkaitan dengan doa, amalan-amalan yang seharian kita yang simple tetapi pahalanya berganda banyak. Okey. Bab yang pertama kita dah bercakap tentang bab niat. Ini bab asas. Niat dan menghadirkan, okey, simpelnya niat. Bab yang kedua iaitu bab taubat. Bab yang ketiga iaitu bab sabar. Bab yang keempat iaitu bab benar. Menjadi orang yang benar, berkata benar. Sekarang kita bab yang kelima iaitu muraqabah. Ini saja je saya ulang balik. Taubah, lepas tu sabar, lepas tu benar. Sebenarnya ini sebab memang dalam bahasa Arab pun niat. Ini bahasa Melayu sebenarnya kita sebut kena bertaubat, niat, sabar, semua tu asal pada bahasa Arab. Perasan tak? Niat, taubat, sabar. Benar ni sidik. Sidik. Okey. Muraqabah. Muraqabah ejaan dia muraqabah. Jadi yang sebelum ni kita tak ulang balik lah ni. Saya cuma nak terangkan bab muraqabah ni sikit. Sebab sebagai mukadimah tajuk kita. Muraqabah, dia asal perkataan qaraba. Apa maksud qaraba? Ustaz, apa maksud qaraba, Encik suami? Ya, qarib kan? Ya, dekat. Dekat. Kalau bahasa Melayu kita, tahu tak perkataan apa? Cuba Cik Suami teka. Apa perkataan yang ni dekat? Yang dekat perkataan dengan qoroba. Bahasa Melayu kita kan akrab. Akrab tu. Dia pun datang daripada root word perkataan asal dia
qaraba, qarib. Kan kita sebut apa? Kawan karib. Betul tak kawan karib? Masya Allah. Kawan karib. Kawan karib. Kawan karib. Masya Allah. Kawan karib. Asal perkataan qarib ni? Sebab itu banyak bahasa Melayu kita sebenarnya ambil sumbernya adalah bahasa Arab. Apa maksudnya? Kita semua daripada orang Arab 1,500 tahun yang lepas Ustaz, yang pedagang-pedagang Arab datang. Lebih kurang lah ya. Kalau siapa ingat lagi sejarah, saya dapat A dulu sejarah masa SPM. Saya suka sejarah. Sebab tu saya macam suka sirah-sirah ni. Tu yang bila pergi Makkah Madinah tu kan, nak pergi tempat-tempat bersejarah. Jiwa tu suka cerita-cerita sirah-sirah ni, suka. Tapi saya dah tak ingat dah fakta tu. Bila pedagang-pedagang Arab datang ke tanah Melayu. Bila kan? Mungkin masa tu wakif kita belum kaya lagi, belum banyak lagi. Dan bukan bermaksud kita miskin. Maksudnya mungkin ketika itu kita dah sebab kalau Melayu kuno dahulu, kalau kita baca sejarah awal tamadun Melayu kan, bukan seperti mana bahasa kita bercakap hari ini. Kalau kita dengarlah bahasa yang dulu dan tulisan yang dulu, kita tak boleh baca. Dan kita tak boleh faham walaupun satu patah, bahasa terus berbeza. Sama juga tulisan. Dan kalau kita tengok kan, banyak sejarah-sejarah Melayu ditulis dalam bahasa Jawi. Jawi tu asal pada perkataan Al-Quran kan. Jawi tu daripada bahasa Al-Quran. Dan itulah tulisan asal kita orang Melayu, iaitu Jawi. Hebat sebenarnya tamadun Melayu ni, Jawi. Maksud bersumberkan daripada tulisan Al-Quran. Huruf-huruf Jawi dengan huruf Al-Quran sama. Cuma ada tambahan lah Jawi macam ga tu kan. Nge tu ada tambahan sikit. Jadi, bila kita ni baru kita perasan tak? Niat memang dalam bahasa Arab, niat. Innamal amalu bin niat, Nabi kata. Taubat. Pun dalam bahasa Arab, taubah. Lepas tu sabar, bahasa Arab juga. Sidiq. Benar. Mungkin ada kaitan juga tapi saya tak nampak ni. Muraqabah. Maksud muraqabah adalah kedekatan. Kedekatan. Kedekatan antara Allah dengan kita lah makhluk. Kedekatan antara bagaimana kita nak dekat kepada Allah, bagaimana Allah sangat dekat dengan kita. Masya Allah. Cik, orang nampak tak bawah ni? Kedekatan ni, muraqabah ni, bagaimana ini bab yang sangat best bila kita kupas. InsyaAllah saya akan tambahkan dengan kisah-kisah orang yang sangat dekat dengan Allah, bagaimana kehidupan mereka. Masya Allah. Muraqabah adalah bagaimana kedudukan Allah yang sangat dekat dengan kita dan bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kita tidak pernah berpisah dengan Allah walaupun satu saat. Allah tidak pernah melepaskan pandangannya kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang tinggalkan Allah. Hanya kita yang lupakan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya kita ni memang bab muraqabah ni bab yang banyak menyentuh hati. Saya baca awal-awal ni, muqaddimah pun, ya Allah, saya rasa macam muhasabah diri. Rasa rendah diri. Sebab apa nanti kita tengok. Kenapa? Sebab permulaan tu bermula dengan satu firman Allah yang sangat powerful. Kita tengok akrab, qaraba, qarib. Kan kita panggil kawan karib. Kawan karib masuk kawan. Ini kawan karib saya ni. Asal perkataan kawan qarib, iaitu kawan yang dekat. Jadi akrab. Saya dengan suami saya akrab. Encik suami masuk kejap, lama tak masuk. Masuklah. Lama tak masuk. Saja ya. Ni kawan karib saya. Ini saya dengan suami akrab. Macam tu kan. Dia punya akrab tu. Subhanallah. Memang cik suami. Tak sama warna tak apalah sebab kat rumah. Ni. Pusing? Tak apa, saya tengok encik. Pusing boleh. Encik suami nak suruh pusing. Subhanallah. Nampak sepah. Buku-buku. Jap. Tukar cepat.
Gitu. Bukan apa pusing tu ya. Masya Allah. Sebab kau tak nampak yang Encik suami kan tinggi. Okay. Masya Allah. Encik, apa definisi Encik muraqabah, dekat, mukadimah? Kan biasa sebelum ni pun kita pun mula dengan mukadimah juga. Dekat. Maksudnya dekat, macam mana dekat antara makhluk? Kalau dekat tu macam mana? Muslimin muslimat, ada orang nampak dekat tapi hati berjauhan. Ada orang nampak jauh tapi hati dekat. Saling merindui, saling berkasih sayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, bagaimana bagi Encik kedekatan antara manusia dengan manusia? Dekatnya kita dengan Allah dan Allah dekat dengan kita tu macam mana? Soalan tiba-tiba kan. Rasa boleh ni Encik goreng ni. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat kita antara manusia, bila mana kita kenal dia dengan sifat-sifat dia, perangai dia dan sebagainya, maka dengan apa yang dia suka, dengan apa dia tak suka, dengan apa dia lebih dengan dia punya hobi dan sebagainya, maka bila kita tunaikan segala kesukaan dia tu, maka kita akan lebih dekat lah. Dalam hubungan rumah tangga, bila mana isteri dibahagiakan dengan apa yang dia suka, selagi mana kita mampu, jadi itu akan lebih mendekatkan kita dengan dia. Kita memahami dia dengan segala sudut dan dia memahami kita dengan sudut, itu lebih mendekatkan. Lalu dia membahagiakan lah. Segala tu payah juga. Payah. Jadi itu ikut kemampuan tu. Betul. Kalau tak mampu, maka kita kena lengkapkan dengan kefahaman lah. Kita saling memahami lah. Manakala kita dengan Tuhan pula, kita kenal Allah dengan sifat-sifat dia, yang Ustazah baca 99 nama Asmaul Husna tu. Bila kita rasa kenal pencipta kita yang sebenar ni dengan sifat-sifat dia, maka timbullah rasa kasih sayang, rasa rindu pada Allah, rasa tenang, rasa hidup bertuhan. Sebab dengan kehebatannya Allah ada itulah yang memberi satu kita motivasi untuk terus kuat, untuk terus melalui sifat Al-Qawi dia, sifat dia itulah. Kita kenal dia sifat Al-Qawi yang kuat, maka kita lebih rasa yakin Allah akan sentiasa bersama kita walaupun dalam apa juga keadaan. Yang mengenali sifat-sifat dia itulah yang mendekatkan kita dengan dia. Jadi itu antara, manakala manusia ni sayangnya, kasihnya boleh kita tingkatkan juga melalui sifat kesukaan, suka dan juga apa yang kita boleh berikan kepada pasangan lah. Itulah. Encik berdebar ya? Encik terkejut siang Encik. Masya Allah. Dah lama tak masuk live ni. Dah lama tak jemput saya. Lah. Masa dekat Mekah Madinah jemput. Ni dalam Quran Riyadhus Shalihin. Tapi sebenarnya saya nak relate dengan perkataan yang Encik guna tadi. Dengan manusia kan kita akan jadi akrab, rapat bila kita tunaikan keinginan. Macam isteri kena tahu juga apa yang suami suka, apa yang suami tak suka. Jadi buat yang dia suka dan tinggalkan apa yang dia tak suka. Cubalah semampu yang boleh kan. Tapi maksudnya untuk segala tu mungkin tak mampulah. Segala yang dia tak suka tinggal, segala yang dia nak kita ni semampu yang boleh. Dan kita boleh relate dengan bila kita nak dekat dengan Allah, kita buat apa yang Allah suka. Betul kan? Betul. Maksudnya memang boleh relate ayat tu. Kita buat apa yang Allah suka dan kita tinggalkan apa yang Allah tak suka. Betul. Dan itulah antara hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Nabi pun sama. Betul. Kita buat apa yang Nabi suka dan kita tinggal apa yang Nabi tak suka. Okey. Benda tu basic sebenarnya kan. Kucing pun sama. Kita buat apa yang kucing suka dan kita tak buat apa yang kucing tak suka. Kucing suka apa Encik? Makan lah. Makan, dibelai-belai. Jadi maksudnya kita boleh tahu sebab kita pelihara kucing kan. Dia tak suka macam disegar-segar, jadi terkejut, dia pun lari, dia macam ketakutan. Jadi sebab bila kita gunakan konsep prinsip tu, nampak simple tapi bukan mudah. Betul. Konsep tu memang akan mendekatkan kita. Betul. Akan jadi qarib, jadi dekat. Betul. Saya kawan karib Encik tak? Ya, semestinya lah. Ya, tak ada orang lain? Tak ada orang lain. Masya Allah, macam takut je. Dia kalau dalam banyak perkara
semua manusia ni suka apa yang dia suka. Dia tak suka apa yang dia tak suka. Maknanya dia suka senang tenang, tak serabut, tak stres. Dia suka makan, dia tak suka lapar, dia suka disayangi, dia tak suka dikeji. Semua dia suka. Kalau dia dapat dia suka tu, dia gembira sangat. Kalau sedikit datang benda yang dia tak suka, yang ni akan menyebabkan, kalau pasangan sendiri pun yang ada yang tak suka di kalangan kita ni pun, dia akan menjauhkan. Dia tak boleh. Sedangkan kita tengok cabaran itu sebenarnya adalah ujian untuk menguatkan atau menunjukkan rasa sayang di antara makhluk tu. Sejauh mana sayang? Sebab sayang tu bukan diuji ketika kita senang sebenarnya. Ketika kita susah. Itu so kata-kata penceramah terkenal lah, Ustazah Asma Harun. Maknanya bila dia susah tu tak nak senang je, rumah tangga pun nak tenang saja, mendidik anak-anak pun nak mudah saja, yang susah-susah tak nak. Jadi kalau macam tu, maka dia akan berhadapan dengan konflik bila mana ada satu sedikit cabaran lah. Macam kita kerja sebagai pekerja juga, kita nak senang je, bos puji je, tak boleh le bos tak puji, tak boleh le bos tegur. Jadi tak boleh macam tu sebenarnya. Kehidupan bukan apa yang kita suka saja. Apa yang kita tidak suka pun adalah satu sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka je lah apa yang kita dapat. Macam tu kan. Sebenarnya makasih Encik. Subhanallah. Muslimin muslimat, sebenarnya kan kata-kata cik suami tadi tu, sebab saya selalu ulang, saya selalu sebut, bahagia yang sebenar, nak tengok kita ni bahagia ke tak, kita ni pasangan yang bahagia ke tidak, apabila bukannya bila contohnya bila kita makan sesama kan bahagia, tengah bahagia, seronok. Bila pergi melancong sama-sama kan bahagia. Bila tengok TV contohnya lah ya, bahagia. Tengah sonok-sonok gelak-gelak, kita pun kata bahagianya kita gelak-gelak segala senda. Tetapi bahagia yang sebenar nak ukur bila datang ujian, bila datang konflik, bila datang sesuatu yang boleh menguji hubungan kita. Sejauh mana kita boleh uruskan konflik tu dengan baik. Sejauh mana salah seorang mampu mengalah. Macam mana salah seorang boleh sabar, boleh tenang. Bagaimana salah seorang boleh ni. Biasanya macam itulah salah seorang kena mula dulu. Jadi bahagia tak bahagia akan teruji bila saat kita datang ujian. Datang saat yang kita tak suka situasi tersebut. Subhanallah. Jadi janganlah pula kita ukur kan, bila kita datang sesuatu yang kita tak suka, saya dah tak bahagialah dengan suami saya. Suami saya tak bahagikan saya. Kenapa? Hari lahir hari tu dia tak bagi hadiah, dia lupa hari lahir saya. Tak bahagialah saya dapat suami macam ni. Subhanallah. Sedangkan sebelum itu dia bawa balik makanan kita suka. Sebelum itu dia buat perbuatan yang kita suka, dia tolong masak ni. Jangan disebabkan ada sesuatu yang kita tidak suka, kita terus beri ukuran kita tidak bahagia. Tapi bagaimana kita nak selesaikan konflik tu? Berterus serang, bang, saya kecil hati sangat, awak lupa. Suami kata saya minta maaf sangat, saya tak tahu kenapa saya terlupa. Seminggu sebelum saya ingat, tapi berapa hari dah dekat saya jadi lupa. Minta maaf sangat-sangat. Jadi di situ muslimin muslimat, kita pun selesaikan. Lepas tu terbit rasa apa? Tak apalah bang, tak apa. Nak macam mana terlupa kan? Tapi walaupun dah terlepas, kita masih boleh sambut kan? Suami pujuk. Nampak tak? Akan terbit rasa bahagia yang daripada hati yang lebih dalam. Yang mana bahagia tu datang daripada hasil daripada apa? Konflik, lepas tu sefahaman, lepas tu memaafkan. Memaafkan itu sangat membahagiakan. Dan bagaimana nak wujud istilah saling memaafkan? Dia bermula daripada berlaku kekurangan, berlaku kesilapan, berlaku sesuatu yang boleh menyakitkan hati. Lepas tu barulah wujud kemaafan. Takkan minta maaf saja-saja. Minta maaf saja boleh juga. Encik, saya minta maaf ya encik. Kan encik kan? Encik, saya di sini. Saya minta maaf salam. Belum tidur. Tak ada apa-apa. Minta maaf tu tak semanis yang minta maaf kalau betul-betul buat salah. Suami pun kata, yelah, abang maafkan. Tapi time buat salah, time kita betul-betul dah menyakiti hati dia, dan time tu kita minta maaf dengan air mata, dan bila suami kata, ya, saya maafkan awak. Masya Allah, manis kemaafan tu. Manis tu, ia memberi satu pengajaran, satu nikmat, kelegaan. Ya Allah, terima kasih bang, awak maafkan saya tak akan ulang lagi. Tapi kalau
kemaafan yang biasa, tak ada buat salah apa-apa, maaf yang rutin lepas solat, maaf lepas rutin, dia tidak semanis maaf yang setelah hati kita sangat terkesan, sangat terasa tu. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita beri pandangan yang berbeza dalam bab perkara-perkara rumah tangga kan. Okey, baiklah muslimin-muslimat, sekarang kita nak tukar lupa, sefahaman, memaafkan, bahagia, konflik, yes. Okey, jom. Ya Allah, gugur beban dalam hati. Ya. Mudah-mudahan saya pun sedang menggugurkan beban dalam hati saya juga. Masya Allah. Sebab saya selalu ulang, bang, bahagia kita bukan masa kita gembira, tapi masa kita diuji, masa kita sedih, masa saya tak stabil, awak stabilkan saya, masa awak tak stabil, saya stabilkan awak. Itulah ujian sebenar dalam, maksudnya itulah ukuran kebahagiaan kita. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, okey, kita akan sambung kan. Nanti ada orang, Ustazah ni bila nak mula ni. Okey, Encik Suami, saya tahu dah pukul 8 tapi nak juga ayat ni sikit je. Encik tukar ya. Masya Allah. Jadi kita ni akan masuk bab muraqabah. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Bab muraqabah sikit lagi, insyaAllah 10 minit. Bab muraqabah ini bab kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ada yang baru masuk ya. Ada yang baru masuk, kita Riyadhus Salihin siri yang ke-75. Kita maksud dia Riyadhus Salihin Taman Orang Soleh. Kitab ni yang kita duk guna ni. Muslimin muslimat jangan bimbang kalau anda beli, orang awam pun boleh baca. Tak berat, mudah faham. Yang menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Saya dah sebut tadi, hadis Nabi ini adalah simpulan kasih kita dengan Nabi. Itu adalah kaedah cara kita berhubung dengan Nabi. Maksudnya baca pesan-pesan Nabi, baca tinggalan Nabi, hadis Nabi, Al-Quran pula simpulan kasih kita dengan Allah. Itu kalamullah. Hadis adalah kalamun Nabi, kata-kata Nabi SAW. Jadi kalau kita dah buat tadi tu perumpamaan, kalau kita berhubung dengan manusia melalui teks mesej juga. Jadi Rasulullah berhubung dengan kita melalui tinggalan-tinggalan pesan-pesan dia. Jadi kitab dosa ni himpunan hadis-hadis sahih, merangkumi bab akidah, bab ibadah, bab akhlak. Subhanallah. Jadi muraqabah ni juga sebenarnya dia adalah bab akidah. Bab sistem kepercayaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Dan memang seronok bila kita boleh bicarakan bab muraqabah ni. Jadi kita dah sebenarnya sebelum ini bab niat. Lepas tu kita dah settle bab niat. Lepas tu dah settle bab taubat, dah settle bab sabar, dah settle bab benar. Sekarang kita pergi kepada bab muraqabah. Maksud muraqabah dekat, qarabah, qarib, dekat, akrab. Kan kita sebut dalam bahasa Melayu kita akrab. Lepas tu kita sebut rakan karib. Suami saya adalah sahabat karib saya. Qarib, dekat dengan saya. Saya salah, dia tegur. Dia salah, saya tegur. Kan saling menguatkan. Itulah kedekatan kita. Muraqabah, tajuk kita muraqabah, kedekatan kita dengan Allah dan kedekatan Allah dengan makhluk. Makhluk kita lah. Makhluk ni manusia, lepas tu haiwan, lepas tu tumbuhan. Nampak tak? Malah nak tulis. Okey. Sekarang ni kita padam. Kita nak mula tajuk ni kita ni muraqabah dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada pun dalam kitab Riyadhus Salihin. Siapa yang beli kitab Riyadhus Salihin, anda akan jumpa ayat ni. Dia dimulakan. Biasa setiap bab akan dimulakan dengan firman Allah. Barulah pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bab muraqabah. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Catat ya muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rugi tak catat, tangan esok ni, tangan kita esok ni akan jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladhi yaraka. Alladhi yaraka Alladhi yaraka Alladhi yaraka
hina taqum, hina taqum, hina taqum, wa taqallubuka, wa taqallubaka, wa taqallubaka fi sajidin. Okey, pendek saja muslimin muslimat. Fi sajidin. Fi sajidin. Okey. Ini ayat yang ke-218 dan ini ayat 219. Okey. Surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Okey. Boleh cari ya? Surah Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni maksud dia dengan bismi. Ismi tu dengan nama. Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, macam-macam lah. Pemurah, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey. Allazi yaraka. Ini firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Allazi yaraka. Subhanallah, yang bermaksud yang melihatmu. Allazi ni yang, yaraka, yang melihatmu. Yang melihatmu di sini, muslimin muslimat sekalian, allazi yaraka, dia adalah ayat sebelum tu. Kita allazi ni yang melihatmu. Yang ini siapa? Iaitu Allah. Allah yang melihatmu, yang iaitu Allah yang melihatmu. Hina taqum, yang melihatmu semasa kamu bangun ataupun hina ni semasa, taqum kamu berdiri, hina taqum semasa kamu bangun, berdiri ataupun kamu bangun ataupun kamu berdiri untuk mengerjakan solat. Ini dalam bab solat. Kamu berdiri hina semasa. Hina ni semasa, dekat sini ya, semasa. Yang iaitu Allah yang melihatmu semasa kamu berdiri ataupun kamu bangun untuk solat. Wa taqallubaka. Wa taqallubaka membawa maksud dan melihat gerak-gerimu. Melihat gerak-gerimu di ataupun pada. Dan melihat gerak-gerimu pada di kalangan orang-orang yang sujud. Okey, fi sajidin, dan yang melihat gerak-gerimu fi pada ataupun di kalangan orang yang sujud. Subhanallah.
Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok secara umum ayat ni. Sebenarnya dia ada maksud yang lebih panjang. Allazi, Allah yang melihatmu semasa takum hina takum, semasa kamu berdiri ataupun bangun bangkit untuk solat. Wa taqallubaka, dan Allah yang melihat gerak-gerimu. Dan penglihatan taqallubaka di sini, Allah melihat dengan teliti gerak-gerimu. Dan gerak-gerimu ini fisajidin, pada kalangan ataupun bersama dengan orang-orang yang sujud. Dan wa taqallubaka di sini ia bukan berkenaan dengan sujud saja. Allah melihat gerak-gerimu. Gerak-gerimu apa? Berdiri, rukuk, semua. Kita sebut apa? Iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, semua. Apa yang saya tak sebutkan pun, wa taqallubaka di sini membawa maksud dan melihat gerak-gerimu ketika solat, iaitu termasuklah kamu berdiri ke, rukuk ke, iktidal ke, semuanya dalam perhatian Allah. Allah tengok kita. Allah tengok dan teliti apa yang kita buat. Bahkan Allah melihat ke dalam hati kita ketika sujud, ke dalam hati kita ketika rukuk, ketika kita duduk tahiyat dan sebagainya. Bagaimana kedudukan hati kita ketika itu? Ingat Allah ataupun ingat selain Allah? Sedang kita sujud, kita sedangkan merendahkan diri kepada Allah ataupun masih lagi dengan penuh sifat sombong dalam diri? Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bila sebut wa taqallubaka, dan Allah melihat, dan Allah melihat gerak-gerimu, berdiri, rukuk, iktidal, sujud dalam solat, fisajidin, kamu di kalangan orang-orang yang sujud. Okey. Muslimin muslimat, boleh je siapa nak ambil gambar dulu, sebab apa saya nak ni. Boleh ambil gambar dulu sebab kita akan pergi kepada setiap-setiap patah perkataan. Okey, dah ya. Saya nak selit cerita sikit. Ketika dalam perjalanan balik daripada Mekah, masa pergi okey. Sebab kami bertolak malam, kan? Bila bertolak malam, sama juga sebenarnya, lepas tu bertolak malam juga. Tapi bila kita bertolak malam, kita sampai di Madinah, kita sampai di Jeddah sebelum subuh. Masya Allah. Sebab kita di airport sini kita dah selesai kan, solat maghrib, solat isyak. Jadi kita tak ada menempuh waktu solat. Bila sampai sana subuh. Bila waktu sana subuh, kita pun solat subuh. Jadi tak menempuh. Tetapi bila perjalanan balik daripada Mekah, lepas tu kita perjalanan balik ke Malaysia, kita bertolak pukul 2 pagi Encik Suami. Pukul 3 pagi. Bila 3 pagi, kita menempuh beberapa negara tu. Jadi ia melibatkan ada solat subuh dan melibatkan solat zuhur dan asar. Sebab sampai di Malaysia, pertukaran waktu tu. Sebab sampai di Malaysia, waktu maghrib. Sampai Malaysia dalam pukul 8 gitu kan. 8 malam. Jadi nampak tak? Kami menempuh perjalanan atas flight tu, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar. Okey. Jadi, apa yang perlu dibuat, wajib dibuat ialah wajib solat menghormati waktu. Dan saya perhatikan ramai orang Islam tak jaga bab ni bila dia travel. Dia travel ke luar negara, travel lah ke mana-mana, tak jaga bab solat bila melibatkan di atas kapal terbang. Sebab apa? Yelah nak solat macam mana? Kiblat pun kita tak tahu. Kiblat pun berubah-ubah. Nak solat macam mana kan? Kita bukan sah pun. Tetapi wajib kita buat solat yang menghormati waktu. Okey, jadi macam mana kita nak tahu waktu? Saya bila naik, yang saya bimbang, saya duk fikir pasal solat. Kita sebab kena solat juga walaupun atas kapal terbang. Okey, yang saya usaha buat adalah saya akan panggil pramugari. Saya panggil, lepas tu saya tanya, Muslim, okey, jumpa yang Muslim. Contoh jumpa yang Muslim. Adalah seorang pramugari ni yang selalu saya nampak dia macam, okey, dia mesra kan. Dia pun selalu layan kita apa dan sebagainya. Bukan selalu layan, maksudnya kita boleh nampak ada pramugari yang macam mesra gitu, kita pun senang hati nak minta tolong dengan dia. Lepas tu saya panggil,
Sebelum itu saya dah tanya beberapa orang kan yang saya jumpa, saya kata boleh tahu tak waktu solat masuk bila, waktu subuh masuk bila. Dia pun kata you boleh check. Maksud kita boleh nampak ada yang kurang nak membantu. Tapi ada seorang pramugari ni bila kata okay, I will let you know kan. Saya akan bagi tahu kamu nanti bila masuk waktu subuh. Lepas tu saya pun macam bimbang. Nanti kan kalau saya tertidur, saya pesan lagi, panggil lagi. Nanti mungkin saya tertidur sebab saya sangat penat. Saya dah panjat 2 bukit, siap cerita lagi. Kan dia kata, ya Allah, gini-gini kan. Okey, mungkin saya tertidur. Jadi tolong kejutkan saya untuk solat subuh. Lepas tu, dia pun kata, okey. Lepas tu, memula dia jawab macam dia tak tahu juga. Lepas tu saya kata, tolong tanya pilot. Mesti pilot tahu bila masuk waktu subuh. Pilot Muslim ke tak? Dia kata pilot Muslim. Mesti pilot tahu. Sebab pilot kan tahu dari segi dia orang mesti tahulah waktu masuk fajar, waktu subuh kan. Jadi, saya dah tidur sebab kepenatan ni kan. Alhamdulillah, dia datang kejut. Miss, prayer time. Masya Allah. Lepas tu kan, Zohor Asar pula. Saya dah bimbang. Saya panggil lagi dia. Tolong bagi tahu saya tak tahu ni pukul berapa ni, bila masuk Zohor, bila masuk Asar. Lepas tu, masa tu kita berhenti sekejap di daripada Mekah kena berhenti dekat mana? Maldives. Okey. Lepas tu pilot keluar kan. Pilot pun tanya kenapa customer tu macam ada masalah apa. Saya pun cakap kat pilot, nampak lelaki tu kan. Saya perlu tahu waktu Zuhur, waktu Asar. Lepas tu pilot, tak apa, saya akan bagi tahu, nanti ni bagi tahu. Lepas tu, saya pun bagi tahulah pramugari tu, minta maaf ya susahkan awak. Dia kata, no. Dia cakap apa? Masa tu kan saya rasa macam, saya ambil gambar dengan dia. Saya pun menitik air mata. Dia cakap, saya ucap terima kasih sangat pada kamu. Dia ucap terima kasih pada saya pula. Terima kasih. Why? Kenapa? Sebab kamu selalu tanya pasal waktu solat. Saya solat. Saya dah lama tak solat. Masya Allah, bayangkan tuan-puan sekalian. Maksudnya mungkinlah dia pramugari gini-gini kan. Lepas tu dia kata sebab kamu tanya pasal solat, kamu asyik duk tanya pasal waktu solat dan kamu solat, saya pun solat. Thank you very much. Terima kasih sangat. Sebab dia Muslim juga tapi pramugari kan, mungkinlah bergaul-gaul, orang lain pun tak solat, pun dah lupa solat. Jadi kata saya pun start solat balik. Thank you very much. Subhanallah. Itu kenangan saya baru ni. Tapi saya nak cerita satu kenangan ni sebab kita cakap pasal solat, Allah perhati kita ni. Bila masuk waktu solat, Allah perhati kita. Bila hamba-Ku ini, bila kita ni nak solat, nak jumpa dia ni. Dan bila solat, Allah perhati kita muslimin muslimat. Adakah kita dah diberi kurniaan Allah pergi Mekah, pergi Madinah buat umrah, sebaik daripada tu masuk kapal terbang tidur sampai-sampai. Kita kata tak apalah, nak macam mana qada. Kita kena buat juga solat menghormati waktu. Macam mana tu Ustazah solat dia? Pergilah juga tandas ambil wuduk. Memang kita tak boleh basahkan lantai, ambil tisu lap balik lantai supaya jangan basah kesan wuduk kita. Dah ambil wuduk, duduk di tempat kenderaan, tempat duduk sebab walaupun naik Saudi ke apa ke, tempat solat tu tak dibenarkan. Walaupun saya pergi minta. Bolehlah saya nak solat sini sekejap je. Tak boleh, dilarang. Dia ada tempat solat tapi tak dibenarkan. Kita usaha dulu. Dah minta, tak dapat, tak apa. Jadi semayanglah atas tempat duduk. Kan? Solatlah menghadap ke mana-mana saja. Sebab kita dah tak tahu arah kiblat ni. Atas langit ni. Lepas tu kita solatlah. Allahu Akbar. Baca Fatihah apa semua. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sambil duduk je. Ngadaplah ke mana-mana. Bila sampai di tempat kita, wajib qada. Wajib qada. Tapi sekurang-kurangnya muslimin muslimat sekalian, kalau berlakulah apa-apa, crash ke, kan, apa sajalah berlaku, dan kita tak sempat pun nak qada, kita dah selesai. Maksud selesai tu, sebab apa? Solat ini kewajipannya berwaktu. Kewajipan berwaktu, muslimin muslimat. Kita kena faham, solat ini kewajipan berwaktu. Bila masuk waktu subuh, hak subuh ke atas kita, tunaikan solat subuh. Bila masuk waktu zuhur, hak zuhur ke atas kita. Kita kena tunaikan kewajipan kita untuk waktu zuhur adalah tunaikan solat zuhur. Jadi, sebab itu kita sebut solat menghormati waktu. Hormat kepada waktu. Bila masuk waktu subuh, hormat waktu subuh dah masuk. Bukannya, macam mana atas flight kan? Tak apalah, nanti kita qada. Hormat dulu, buat sedaya upaya yang mampu kita buat. Nanti barulah sempurnakan semula.
Bukannya bila kita biar je seolahnya kita sengaja meninggalkan solat. Dan satu kisah masa tu saya nak pergi ke Encik suami tolong tutup, sejuk lah rasa. Masa tu saya ada jemputan ceramah ni sebelum Covid lah ke Sydney. Sydney ke Melbourne? Sydney. Subhanallah, masa tu juga saya tengok saya bertolak pukul berapa, tetapi menempuh waktu solat juga. Saya dah risau dah ni. Macam mana ni? Sebab kita tak nampak. Orang sebelah sana tutup. Dan kita memang tak nak jangka pun waktu tu bila. Saya ni dah susah hati. Masa tu saya bawa baby Fatimah. Ada jemputan ceramah di Sydney. Saya kata macam mana nak buat ni kan? Saya pun panggil beberapa pramugari. Pramugari pertama tak respon. Maksudnya, bila masuk waktu solat, sebab masa tu saya naik AirAsia ataupun Mars Airlines. Tapi saya Asia. Dan kebanyakannya pramugari non-Muslim. Yang Muslim ada beberapa orang dengan seksinya apa semua kan. Lepas tu, saya kata, boleh tak? Nanti kan waktu solat masuk, bagi tahu saya. Lepas tu pramugari kata, okey puan, nanti kita maklumkan bila masuk waktu solat. Tapi hati saya ni, rasa tak sedap hati. Kalau saya tertidur, kamu kejutkan je saya ya. Okey ma'am, okey madam. Okey, itu yang Muslim. Lepas tu saya tak sedap hati, lalu lagi yang Muslim yang lain, sebab kita tahu tag nama kan. Lepas tu saya pesan lagi. Yang kedua, nanti bila waktu solat, boleh tak bagi tahu saya? Pilot mesti tahu waktu solat masuk. Boleh tak kejutkan saya kalau saya tertidur? Okey madam, okey. Tapi hati tak sedap lagi tu apa sekalian. Lepas tu lalulah seorang pramugara. Ni bukan sebab saya menggatal ke tak ya. Mana-mana yang lalu sebab saya dah rasa ngantuk. Pramugara lalu, masa ni suami saya tak ikut. Suami saya tak boleh ikut masa tu. Pramugara lalu. Pramugara kan? Betul kan? Lelaki. Tapi Filipin, bukan Islam. Saya tanya dia, you Muslim? No, I'm not Muslim madam. Apa yang saya boleh bantu? Okay, I need to pray. Kan, saya perlu solat. Boleh tak you tanya pilot bila masuk waktu solat? Dan kalau saya tertidur, tolong kejutkan saya. Subhanallah, saya minta 2 orang pramugari Muslim. Lepas tu saya nampak ada satu pramugara, saya ingatkan Muslim tapi dia Filipin dan dia bukan Muslim. Saya tengok nama dia, saya pun cakap thank you very much. Lepas tu saya pun tertidur dah kan. Saya rasa subuh kot, saya tertidur apa semua. Antara 3 orang ni yang datang kejutkan saya adalah yang last sekali, iaitu lelaki non-Muslim daripada Filipin tu. Dia bukan sentuh kita. Dia tak sentuh kita. Dia tahu bagaimana nak berinteraksi dengan kita. Dia cuma ketuk meja tu ataupun depan. Madam, time to pray. Time to pray. Saya, ya Allah, thank you very much. Lepas tu kita pergi ambil wuduk. Sapu yang simple saja. Bukan nak basah kuyup tak. Ambil air, sapu badan. Lepas tu, solat di tempat duduk. Solat malam berakat tu. Sampai di tempat tu, kita qada balik. Sempurnakan balik. Masya Allah. Jadi sebenarnya ada beberapa pengalaman saya bila fly. Sebab kalau dulu selalu macam fly jauh juga. Jemputan ceramah sebelum Covid dulu kan. Jadi muslimin-muslimat, kita akan menghadapi situasi tersebut yang mana kita sebenarnya boleh minta tolong mereka. Boleh. Tapi kalau kita dah tolong, ramai-ramai dia tak nak tolong, Allah Maha mengetahui. Kita boleh agak. Dah subuh kot, nampak cahaya sikit tu. Nampak ni, okey. Kita pun solat. Walaupun mungkin tak tepat, tapi Allah tahu kita berusaha tidak mahu meninggalkan solat. Jadi, muslimin-muslimat sekalian, kalau tak rasa muraqabah, kalau kita tak ada perasaan diperhatikan Allah, sebab kita tengok semua orang tidur. Memang kalau subuh tu semua orang tidur, kita tengok flight pun gelap. Gelap. Tak ada orang tengok pun kalau kita tak solat. Dan semua orang nampak macam tak solat pun ni. Kan? Masya Allah, muslimin-muslimat sekalian. Tapi sifat muraqabah, rasa Allah melihat, yaraka. Sesungguhnya Allah yang melihatmu hina taqum, apabila kamu mula berdiri untuk salat. Apabila kamu mula bangkit, bangun untuk salat, Allah melihat kamu. Walaupun manusia semua tak lihat. Itulah perasaan. Apa yang saya buat masa saya pergi ke Australia tu, ada 3 orang lagi kawan yang ikut, yang iring saya, yang bantu saya. Masa tu suami tak boleh, saya baru lepas bersalin Fatimah masa tu. Fatimah dalam 50 hari, baby sangat. Saya lah yang pergi, saya pergi kejut lah. Dek, bangun dah solat, bangun. Sama juga balik Mekah baru ni, pergi cari yang 2 orang yang ikut Laili dengan Syirah. Dek, bangun solat. Macam mana Ustazah boleh tahu waktu solat? Pramugari kejutkan Ustazah. Lepas tu, okey, jadi Ustazah lah pramugari kami. Dia orang kata, pramugari kami Ustazah. Tak apa. Lepas tu bila masuk waktu Zuhur, masuk waktu Asar, boleh jamak je. Sebab apa?
dalam musafir, lepas tu kita jamak je. Samalah pergi je kat belakang mesti dia orang tidur. Atau flight kan kita penat, gelap pula tu. Perjalanan 8 jam kan, 6 jam, 7 jam, 8 jam saya tak ingat. Jadi macam itulah situasinya. Saya tahu sekarang ramai orang nak flight. Ramai nak pergi sana, nak pergi sini. Tolong jaga waktu salat. Allah melihat kita. Itu yang masuk tajuk kita muraqabah ni, muslimin muslimat. Dekatnya kita dengan Allah sehingga kita selalu merasakan Allah melihat kita. Sifat ihsan. Bila malaikat Jibril tanya, famal ihsan, apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Malaikat Jibril tanya Rasulullah, beritahu aku apa itu ihsan. Ihsan kan hasanah, baik. Apakah itu ihsan, kamu berbuat baik? Ataupun sifat ihsan tu macam mana? Jawapan Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apa maksud dia? Kamu melakukan sesuatu ibadah ibarat kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu, bahkan kamu tidak mampu untuk membayangkan kamu melihat Allah, maka kamu merasakan Allah melihat kamu. Subhanallah. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat ihsan. Dan antara definisi kepada sifat muraqabah, dekatnya hamba dengan Allah, merasakan Allah sentiasa memerhatikan dia. Dan dia tidak akan meninggalkan kewajipan walaupun di saat tidak ada siapa yang melihat dia. Dan di saat semua orang meninggalkan kewajipan, dia tetap buat sebab ada muraqabah, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hari ni hari apa Encik? Rabu. Esok hari Khamis kita akan sambung. Saya tak akan padam ayat ni. Okey? Kita kena padam. Sebab apa? Bila saya baca syarah dalam kitab ini, syarah dia masih panjang. Syarah dia masih panjang. InsyaAllah kita esok akan sambung syarah kepada firman Allah ayat ini. Subhanallah. Sebab wataqallubaka ni kita belum kupas lagi. Bagaimana Allah melihat kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tahiyat semuanya. Muslimin muslimat, saya sudahkan dengan kesimpulan. Ialah penutup. Bukan kesimpulan esok untuk ayat ni. Tapi penutup untuk hari ini, Masya Allah. Waktu kita solat, daripada kita berdiri tegak, kan i'tidal tu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Maksud dia apa? Sami Allah, Allah maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah, maha mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Subhanallah. Masa tu tanam perasaan Allah mendengar. Ucapan tu faham ya? Sami Allah, Allah mendengar, liman hamidah, bagi siapa yang memujinya. Bila kita faham maksud. Sebab tu wajib belajar faham maksud. Bukan sebab ustazah boleh lah, sebab ustazah faham maksud. Tak. Solat untuk semua orang mukmin, semua orang Islam. Jadi semua orang Islam wajib faham bacaan dalam solat. Kalau kita boleh faham perkataan-perkataan orang putih, boleh cakap orang putih lancar, bila tengok cerita kat Netflix, terjemahan orang putih boleh teka-teka, kenapa kita tak berusaha? Solat kita dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 30 tahun, kan dah berapa, kalau kali tahun, kali bulan, kali hari, kali pula 5 kali sehari, dah berjuta kali dah solat. Bila kita nak faham bacaan dalam solat? Bila i'tidal, Sami Allah liman hamidah. Mendengar Allah, Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Kita pun macam tersenyum, seronok. Sebab kita tahu Allah dengar ni. Allah dengar. Lepas tu daripada kita berdiri ni muslimin muslimat, kita pun sujud. Allahu Akbar. Daripada kita berdiri, kita manusia kan, ada sifat ego, sifat sombong. Tapi tatkala kita sujud, daripada kita berdiri, kita rendahkan diri kita sampai yang paling hina iaitu bawah. Kenapa saya sebutkan paling hina bawah? Kaki kita berada di bawah. Kaki kita berada di bawah. Tempat kotor. Dan masa itu, kita letakkan dahi kita sama level dengan kaki. Itulah kedudukan kita. Kita hinakan terus. Kita kan kalau minta dengan orang, tolonglah. Tapi kalau minta sangat sampai, tolonglah, rendah lagi. Tapi kalau sampai sujud lah, sampai kat kaki manusia tu, maksudnya, itu level dia hinakan diri sungguh. Tak tolong sangat sampai sujud tu kan. Sujud kat kaki suami tu, sujud ni. Maksudnya, tetapi saat kita sujud kepada Allah, ada tak perasaan kita rasa hina? Ada tak perasaan kita rasa hina di hadapan Allah saat itu? Sebab kalau kita buat dengan manusia, sampai kita pegang kaki, kita sujud kat kaki, kita akan guna perkataan apa? Aku dah hinakan diri aku sampai sujud kaki dia tau. Aku dah hinakan diri aku tak pernah pun sujud, pegang kaki orang. Tapi dia buat tak endah. Contoh kan,
kita akan guna peristighfar. Tetapi ketika kita solat, daripada berdiri sampailah kita sujud tu, kita rasa tak satu perasaan hina sangat kita ni, kita tunduk, kita ni tak ada apa-apa, kita sedang menundukkan diri kita ke tempat yang paling rendah, sama level dengan kaki tu. Sebab kita kan kepala lah paling mulia anggota badan kita, kaki tu paling rendah lah kan, tempat kita pijak-pijak kotor, kita dah samakan level. Tapi adakah hati kita rasa rendah? Adakah hati kita rasa hina? Adakah kita masa tu macam lepas, ya Allah, maksudnya masa sujud tu kita rasa macam aku tak ada apa-apa, aku tak ada apa-apa, inilah hakikat diriku, tubuh badanku ini saja, inilah ya Allah, aku sedang sujud kepadamu ya Allah, aku sedang menyembahmu ya Allah. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa taqallubaka, dan Allah melihat segala gerak-gerimu. Taqallubaka ni gerak-gerimu, setiap gerak-geri kita dalam solat Allah perhati, Allah tengok. Sebab tu kita kena jaga. Sebenarnya waktu rehat kita sebenarnya waktu solat. Saya sudahi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah, aqimis salah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Itu firman Allah. Aqimis salah li zikri, solatlah kamu, dirikanlah, aqim, taqum, bangun, bangkitlah untuk solat, untuk ingat kepadaku. Muslimin muslimat, kita hidup 24 jam, banyak ingat tentang diri kita, banyak ingat pasal anak, pasal suami, ingat pasal kerja, ingat pasal dunia. Tetapi Allah minta dengan kita beberapa ketika saja dalam hidup kita, dalam 24 jam tu, untuk ingat Allah, untuk ingat Allah sekejap saja. Kalau kita solat Zuhur 10 minit, kalau campur doa, solat dengan tertib 10 minit, Asar 10 minit, campur-campur 5 waktu 30 minit saja. Tapi Allah kurniakan kita nikmat 24 jam untuk kita buat benda-benda lain. 24 jam yang lain-lain nak buatlah. Tapi Allah minta kita 30 minit je sehari. 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Kan 30 minit saja sehari. Ingatlah waktu itu, ingat betul-betul kepada Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita takut sangat. Paling kita takut apa? Waktu yang pendek kita dengan Allah pun tak selesai. Waktu pendek tu pun dengan Allah, Allah tak terima. Sebab apa? Kita tak ingat Allah dalam solat. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sebab itu saya kata tajuk muraqabah ni tajuk yang sangat mendalam. Saya sedang muhasabah diri saya sedang koreksi diri dan hati saya juga. InsyaAllah kita solat Zuhur nanti, lepas habis ni kita solat duha kan. Kita solat Zuhur sebentar nanti, solatlah betul-betul, cuba untuk ingat Allah. Bila kita ingat Allah, Allah akan ingat pada kita, dan Allah akan bantu segala urusan hidup kita. Subhanallah, Allah tak paksa kita untuk ingat dia sepanjang masa, sepanjang saat, walaupun Allah berhak. Tetapi Allah minta kita, aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingatiku. Masya Allah, lembut sangat. Allah ya Latif, Allah yang maha lembut. Allah ya Halim, yang maha santun dengan kita. Allah ya Basir, yang maha sabar. Allah sangat sabar dengan kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekian. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Sekali lagi saya nak mengajak muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, untuk bersama-sama masuk ke webinar kita. Tinggal lagi 2 hari. Hari Sabtu ini, webinar cara bijak Rasulullah mendidik keluarga. Masya Allah, pada 13 November, hari Sabtu ini. Tuan-puan boleh pergi ke page ataupun ke IG, ataupun boleh saja terus komen, nanti kita akan DM, ataupun DM kita di IG, sebab komen IG akan hilang. Jadi Masya Allah, muslimin, ataupun komen jadi live, nanti kita akan hubungi. Cara bijak Rasulullah mendidik keluarga ni, muslimin muslimat sekalian, kita akan berkongsikan kaedah-kaedah yang praktikal. Bagaimana Rasulullah mendidik anak, mendidik kanak-kanak, Rasulullah didik isteri, kan di situ kita boleh belajar kaedah acuan Rasulullah, sunnah Nabi yang praktikal, yang bukan kita kata oh tak relevan lah cara Nabi dengan zaman sekarang. Tak, bila kita belajar sangat relevan dan sangat mudah, sangat praktikal. Paling utama bila kita buat kaedah Nabi, barakah, pertolongan Allah mesti datang. Buat sunnah Nabi, menghidupkan image Rasulullah dalam rumah tangga kita. InsyaAllah. Rugi sangat kalau tuan-puan tak hadir kan perkongsian kita ini 1 hari secara praktikal. Siapa yang nak taja, nak bagi infak pun boleh. Kita bagi percuma kepada orang yang tidak mampu. RM60 saja. Ini adalah ikhtiar dan usaha kami untuk menjana pendapatan bagi menampung kos-kos operasi kerja dakwah dan kerja amal kami. Staf ada lebih kurang 100 orang dengan kos operasi dan sebagainya. Ini adalah ikhtiar kami. Jadi kita saling memberi.
kan kami memberi berkongsi ilmu, kalian pula memberi dari segi sumbangan, kita saling memberi, saling menerima dan saling memberi. Alhamdulillah, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal-'az. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'az innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Selamat bekerja semua. Saya tahu ramai yang sedang berada di tempat kerja, sangat terbaik. Selamat bekerja. Saya doakan anda semua dipermudahkan Allah dalam urusan kerja. Kepada ibu-ibu yang berada di rumah, suami-suami berada di rumah, selamat menjalankan tugas sebagai pengurus hal ehwal domestik, pengurus rumah tangga. Subhanallah, moga tetap kuat, ceria, sabar menghadapi apa jua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jumpa lagi. Subhanallah.